Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan nikmat dan peluang kepada saya pada hari ini, serta kepada salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, tabi' dan juga tabi'in. Okey, pertama sekali saya Muhammad Nabi bin Abu Hassan yang berdaftar nombor Menteri I 1910-3745. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk berkaitan akhlak tasawuf, iaitu takabur, dan juga tokoh ahli tasawuf iaitu Al-Muhasibi. Okey, pertama sekali takabur adalah sifat penyakit rohani yang terdapat di dalam setiap diri manusia, yang mana sifat ini adalah sifat tercela dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan sebagainya. Pertama sekali kita akan meneliti maksud takabur itu sendiri menurut perspektif Hamka. Pertama sekali, Hamka telah mendefinisikan bahawa takabur ni adalah membesarkan diri, melupakan asal usul diri sendiri, membuatkan seseorang itu berasa tinggi, agung, gagah, perkasa, pada tidak lebih daripada dia itu adalah seorang makhluk. Okey, maksud di sini Hamka telah menceritakan bahawa setiap maksud itu membuatkan diri kita berasa hebat, dan membuatkan berasa hebat itu adalah definisi yang senang ataupun yang mudah kita fahami untuk mendefinisikan takabur itu menurut Hamka. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada bahagian takabur. Takabur ni jenis-jenis takabur, bahawa jenis-jenis takabur ni ada dua, iaitu takabur yang tidak benar dan takabur yang benar. Okey, pertama sekali takabur ni kita akan masuk pada takabur yang benar. Takabur yang benar ni adalah takabur yang dibolehkan di dalam Islam, manakala takabur tidak benar adalah takabur yang dilarang oleh Allah SWT. Okey, takabur yang benar adalah contohnya apabila hawa nafsu dan syaitan telah menggoda kita, kemudian kita dapat melawan hawa nafsu dan juga syaitan, dan membuatkan kita berasa bangga dan takabur dengan melawan hasutan syaitan dan hawa nafsu itu. Dan takabur ni adalah dibenarkan di dalam Islam. Manakala takabur yang tidak benar adalah takabur yang berlawanan dengan takabur yang benar. Contohnya, apabila kita membuat sesuatu itu kita merasa bangga, contohnya ia berkaitan dengan ibadah. Contohnya ibadah sunat yang kita lakukan dan kita merasa bangga dan takabur. Dan takabur itu adalah takabur yang dilarang. Okey, seterusnya kita akan melihat poin seterusnya, takabur, kisah-kisah takabur yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Okey, pertama sekali kita ambil kisah takabur berkaitan dengan iblis. Seperti yang kita maklum bahawa pada asalnya iblis adalah hamba Allah yang mulia, kemudian dihina oleh Allah SWT kerana tidak patuh dan tunduk kepada Nabi Adam alaihi salam, kerana merasa takabur bagaimana dirinya yang telah diciptakan oleh Allah dengan ciptaannya api, manakala Nabi Adam adalah ciptaannya daripada tanah, dan daripada situ merasa darjatnya lebih tinggi daripada Nabi Allah iaitu Adam, yang kerana dirinya diciptakan oleh Allah daripada api, dan manakala Adam adalah daripada tanah. Ini telah diceritakan oleh Allah SWT dalam surah As-Sad ayat yang ke-76. Terjemahannya, iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada engkau, wahai Tuhanku. Ciptakan daku dari api, sedangkan dia ciptakan daripada tanah." Kita dapat melihat dari sini bahawa takabur iblis ini telah menggendong dirinya kerana berasa dirinya hebat, yang kerana diciptakan oleh api, dan Nabi Adam adalah diciptakan daripada tanah. Dan sifat takabur ini telah diceritakan oleh Allah, yang mana telah menjadi pengajaran kepada seluruh umat Islam pada hari ini, dan banyak diceritakan kepada kita untuk menjadikan pengajaran. Seterusnya, kisah Fir'aun dan pengikut yang takabur. Yang pertama sekali, semua dalam menerima seruan mentauhidkan Allah. Okey,
Yang pertama sekali, seperti yang kita maklum bahawa Firaun adalah mengaku dirinya sebagai Tuhan dan tidak menerima utusan daripada Nabi Allah Harun dan juga Musa. Dan sebab itu kisah ini diceritakan oleh Allah sebagai pengajaran kepada kita bahawa tiada Tuhan yang selayaknya bagi manusia untuk menjadi Tuhan, dan tiada selayaknya bagi kita oleh Allah SWT adalah Tuhan kepada kita. Kisah takabur ni bahawa menganggap dirinya adalah Tuhan kerana dia mempunyai banyak pengikut dan juga kekuasaan-kekuasaan yang dimilikinya, sehingga kan dia sanggup menolak seruan daripada Allah melalui nabi-nabi Allah, iaitu Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Kisah ini telah diceritakan juga di dalam Al-Quran, yang mana takaburnya Firaun ini telah mengaku dirinya dia sebagai Tuhan kerana dia mempunyai banyak pengikut dan juga penguasa-penguasanya yang hebat-hebat. Seterusnya kita akan pergi kepada balasan kepada orang yang takabur. Pertama, orang yang takabur ni akan mendapat balasan di neraka kelak. Kerana sifat seperti kita maklum bahawa sifat takabur ni adalah sifat yang tercela, dan juga sifat tercela ni dan hina ni semestinya akan mendapat balasan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, yang mana dia akan ditempatkan di dalam neraka. Seperti dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-76 yang membawa maksud, masuklah pintu-pintu neraka Jahannam, kekallah kamu di dalamnya, maka seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong takbur ialah neraka Jahannam. Maksudnya Allah telah menceritakan di dalam Al-Quran bahawa orang-orang yang takabur ni akan mendapat tempat di dalam neraka Jahannam. Seterusnya, layanan buruk ketika ke neraka. Hangka menggambarkan keadaan golongan takabur ini, yang mana mereka akan dicampakkan ke dalam neraka, dan hangka juga telah mengatakan bahawa para penghuni akan ke neraka akan dibelenggu dan dirantai, dan juga mereka dan diiringi berombongan-rombongan menuju neraka Jahannam. Ketika mereka ke neraka, mereka telah diiringi oleh malaikat-malaikat penjaga-penjaga neraka, dan semestinya mereka ini adalah sifatnya adalah bengis dan sebagainya. Dan mereka ni ketika sampai ke neraka, mereka akan dicampakkan dan dirantai oleh malaikat-malaikat penjaga neraka. Seterusnya kita akan melihat tajuk yang kedua, iaitu tokoh ahli tasawuf. Ahli tasawuf, seperti yang kita maklum bahawa tajuk kita adalah tokoh Al-Muhasibi. Latar belakang beliau adalah Imam Al-Muhasibi, ialah Harith bin Asad, dan diberi gelaran Abu Abdullah, atau lebih dikenali sebagai Al-Muhasibi. Kemudian kenapa dia mendapat gelaran Al-Muhasibi? Kerana di dalam kehidupannya beliau telah mengamalkan kesungguhan dan mengamalkan al-muhasab al-naf dalam kehidupan. Dia sentiasa menilai amalan sehariannya agar ikhlas dan jauh daripada perasaan riak. Daripada situ beliau telah diperkenalkan dengan gelaran Al-Muhasibi kerana telah memperkenalkan mengamalkan satu cara, iaitu muhasabah al-naf dalam kehidupannya, yang mana sentiasa dalam kehidupannya dia tu sentiasa ikhlas dan juga menghindarkan daripada riak. Beliau telah dilahirkan di Basrah pada tahun 165 Hijrah, dan kemudiannya Al-Muhasibi ini di dalam waktu remajanya tidak diketahui terlalu banyak. Kemudian walau bagaimanapun, bapa Al-Muhasibi adalah golongan yang elit, yang mana setelah kematian bapanya telah meninggalkan banyak harta, tetapi Al-Muhasibi tidak mengambil satu pun harta daripada bapanya kerana bapanya mengamalkan aliran Qadariyah, yang mana aliran Qadariyah ni telah menggunakan akal fikiran dalam kehidupan seharian, yang mana ia telah bertentangan dengan ajaran Islam pada hari ini. Seterusnya kita akan melihat perwatakan peribadi
Al-Muhasibi. Okay, seperti mana yang kita tahu, Al-Muhasibi ini mendapat gelaran daripada gelaran kesungguhan beliau yang mengamalkan muhasabah al-nafs, yang menilai amalan sehariannya agar ikhlas dan jauh daripada riak. Okay, maksudnya dia mengamalkan al-muhasab tu untuk menjauhkan daripada sifat riak dan juga agar ikhlas dalam kehidupan seharian. Maksudnya perutakan peribadi al-muhasibi ini sentiasa ikhlas dan sentiasa ingin menjauhkan daripada perasaan riak, kerana sikap tokoh ahli tasawuf sentiasa ingin menjauhkan daripada sifat-sifat mazmumah dan juga ingin mengambil banyak sifat-sifat memudah dalam diri seharian agar penyucian jiwanya itu lebih berkesan. Okay, kemudian kita akan meneliti pendidikan Al-Muhasibi. Pendidikan Al-Muhasibi ini beliau telah banyak belajar ilmu fiqah, hadis, ilmu kalam, ilmu bahasa dan juga ilmu tentang Al-Quran. Beliau telah berguru dengan Abdullah Ibn Khulab yang mana ia mendalami ilmu kalam. Sementara itu beliau juga telah belajar dengan Imam Asy-Syafi'i dalam ilmu fiqh. Okay. Kemudian kita akan mengetahui sumbangan ataupun karya-karya yang dihasilkan oleh Imam Al-Muhasibi. Okay, Imam Al-Muhasibi banyak menghasilkan karya-karyanya. Salah satunya adalah Riayah li Huquqillah. Kemudian Risalah Al-Mutarsyidun. Kemudian yang terakhir adalah Adab An-Nufus Al-Wasaya. Okay. Kesimpulannya yang kita dapat daripada ini adalah sifat takabur adalah sifat yang perlu dielakkan dalam setiap diri manusia, kerana banyak kesan-kesan yang akan kita dapat. Contohnya kita akan mendapat kemurkaan Allah. Kehidupan kita akan sentiasa tidak ikhlas kepada Allah SWT dan sentiasa menginginkan puji-pujian daripada manusia lain, iaitu mana membuatkan kita segala amal kebaikan kita lakukan adalah sia-sia. Kemudian yang kita boleh melihat daripada tokoh Al-Muhasibi ini adalah daripada gelarannya kita boleh melihat bahawa sikap Al-Muhasibi ini sentiasa mengejar ikhlas beliau dan juga menjauhi riak daripada dalam kehidupan seharian, kerana ikhlas itu akan mendatangkan kebaikan di dalam amal ibadah ataupun dalam kehidupan seharian kita. Dan juga menjauhi riak itu adalah satu sifat yang baik, kerana menjauhi riak tu boleh meningkatkan seseorang itu sentiasa ikhlas dalam beribadah kepada kita, dan itu adalah sikap kebanyakan ahli tasawuf. Setakat itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.